Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Bahasa Asas Kewarganegaraan. Tajuk Bahasa Asas Kewarganegaraan ini terdapat pada muka surat 109 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.2.2 bertutur untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bertutur untuk menghuraikan dua maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti mengenai bahasa asas kewarganegaraan dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Kedua, murid mencatat 6 maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan bahan mengenai bahasa asas kewarganegaraan yang dibaca, dilihat dan didengar ke dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya bertutur untuk menghuraikan dua maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti mengenai bahasa asas kewarganegaraan dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Kedua, murid berjaya mencatat 6 maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan bahan mengenai bahasa asas kewarganegaraan yang dibaca, dilihat dan didengar ke dalam bentuk peta pelbagai alir. Murid-murid, bagaimanakah bahasa Melayu berfungsi dalam negara Malaysia? Ya, sebenarnya bahasa Melayu ini sangatlah penting untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Jadinya di sini ada banyak caranya untuk kita menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Kita lihat gambar yang pertama di sebelah kiri itu menunjukkan Dewan Parlimen. Di sinilah wakil rakyat bersidang dan bermesyuarat untuk membahaskan sesuatu isu ataupun perkara dengan menggunakan bahasa Melayu. Pastinya bahasa Melayu ini merupakan bahasa pentadbiran yang dituturkan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua di situ. Cara bahasa Melayu ini digunakan ataupun berfungsi dalam kehidupan seharian iaitu bahasa Melayu ini dituturkan oleh masyarakat di mana-mana sahaja, iaitu sama ada di bandar maupun di kampung. Pastinya di sini dapatlah kita lihat keharmonian masyarakat yang berbilang kaum di kampung tersebut dapatlah dilihat melalui penggunaan satu bahasa iaitu bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu dapat menyatu padukan masyarakat yang pelbagai kaum. Kita lihat gambar yang terakhir di bawah itulah menunjukkan sekumpulan murid yang sedang bersekolah. Pastinya murid-murid ini yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat memupuk semangat perpaduan apabila menggunakan satu bahasa iaitu bahasa Melayu yang merupakan bahasa komunikasi di sekolah. Kerana bahasa Melayu ini juga merupakan bahasa pengantar di sekolah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami bahasa Melayu ini dapat berfungsi dalam negara Malaysia
yang harmoni ini. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat mengenai peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baiklah murid-murid, kita akan menjelaskan 6 peranan iaitu 6 fungsi bahasa kebangsaan. Iaitu bahasa Melayu ini merupakan bahasa kebangsaan. Untuk pengetahuan murid-murid, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan 1967. Maksudnya di sini, bahasa Melayu yang kita tuturkan pada hari ini merupakan bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi di negara kita. Maksudnya bahasa utamalah. Kalau orang luar iaitu pelancong ataupun pelabur luar negara datang ke negara kita, tentunya mereka akan dapat mengetahui bahawa bahasa Melayu ialah bahasa utama ataupun bahasa rasmi. Kan? Jadi di sini kita mahu jadikan bahasa Melayu ini sebagai identiti kepada negara kita, negara Malaysia. Supaya orang luar di luar negara itu tahulah identiti negara Malaysia iaitu kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kita lihat 6 maklumat yang terdapat dalam buku teks ini iaitu adanya 6 peranan ataupun 6 fungsi bahasa kebangsaan. Kita lihat maklumat yang pertama di atas itu iaitu kotak yang berwarna merah jambu itu iaitu bahasa Melayu ini merupakan bahasa pentadbiran. Di sini disertakan dengan maklumat tersurat iaitu wajib digunakan dalam semua urusan rasmi pentadbiran kerajaan. Maksudnya di sini segala urusan surat menyurat ataupun taklimat kursus yang melibatkan pentadbiran kerajaan mestilah menggunakan bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu. Dan di sini Cikgu Afan sudah sertakan dengan maklumat tersirat untuk menjelaskan lagi lah maklumat ini. Untuk apa bahasa Melayu ini sebagai bahasa pentadbiran? Kita lihat maklumat yang Cikgu Afan sudah sediakan dalam kotak yang berwarna oranye itu untuk memartabatkan bahasa Melayu. Mestilah kita mahu memartabatkan, meninggikan lagilah bahasa Melayu ini. Kita lihat di sebelah kanan itu ialah maklumat yang terdapat dalam kotak berwarna ungu, bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. Jadi di sini adanya huraian mengenai maklumat tersuratnya. Bahasa Melayu ini sebagai bahasa perhubungan yang digunakan dalam perhubungan antara masyarakat yang berlainan bangsa. Itu merupakan maklumat tersurat. Jadinya di sini kita mahu mendapatkan maklumat tersirat. Maklumat tersirat Cikgu Afan sudah sediakan di sebelah kanan itu yang terdapat dalam kotak berwarna oranye. Untuk apa bahasa perhubungan ini? Ya, untuk memupuk jati diri dan perpaduan kaum. Itu sangat pentinglah kerana kita di negara Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum. Pastinya bahasa Melayu ini dapat menyatupadukan pelbagai bangsa. Kita lihat maklumat tersurat yang ketiga iaitu peranan bahasa Melayu ini sebagai bahasa perundangan. Jadi di sini maklumat tersuratnya digunakan dalam semua urusan perundangan. Maksudnya di sini pihak mahkamah menggunakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa perundangan. Apabila berlakunya kes-kes jenayah, apa-apa sahajalah yang melibatkan perkara yang melibatkan undang-undang ataupun hukuman,
mestilah menggunakan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu sebagai bahasa perundangan. Jadi di sini kita perlu menjelaskan lebih terperinci, iaitu untuk mendapatkan maklumat tersiratnya. Untuk apa? Supaya menjadikan masyarakat yang berdisiplin dan beretika. Ha. Seterusnya kita lihat maklumat yang keempat yang berwarna biru. Bahasa Melayu ini berperanan sebagai bahasa ekonomi ya murid-murid. Huraiannya ataupun maklumat tersuratnya di situ digunakan dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Maksudnya di sini segala urusan jual beli mestilah menggunakan bahasa Melayu. Dan kita mahu mendapatkan maklumat tersirat yang Cikgu Afan sudah sediakan dalam kotak yang berwarna oranye, iaitu agar rakyat Malaysia menjana pendapatan dan memajukan negara. Itulah huraian maklumat tersirat yang sesuailah berdasarkan peranan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ekonomi. Kita lihat maklumat yang kelima, iaitu peranan bahasa Melayu ini merupakan bahasa pengantar. Jadi di sini huraiannya ataupun maklumat tersurat sudah disediakan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Dan maklumat tersiratnya bagi menjelaskan bahasa pengantar ini dalam sistem pendidikan negara kerana dapat memupuk semangat perpaduan kaum, iaitu sebagai alat komunikasi berkesan dalam kalangan murid yang berbilang kaum. Itulah maksud ataupun maklumat tersirat, huraian yang lebih terperinci, iaitu alasanlah. Paling mudah alasan, iaitu kerana dapat memupuk semangat perpaduan kaum, iaitu sebagai alat komunikasi berkesan dalam kalangan murid yang berbilang kaum. Pastinya sekolah kebangsaan merupakan sekolah yang ditubuhkan untuk memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan murid yang berbilang bangsa lah. Seterusnya, maklumat yang terakhir, peranan bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu. Jadi di sini adanya maklumat tersurat. Bahasa ilmu ini iaitu digunakan untuk menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan. Ya, betul. Pastinya bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu untuk guru-guru ataupun pendidik di mana-mana institusi pendidikan untuk mengajar murid-murid dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jadinya di sini huraiannya ataupun maklumat tersirat ataupun alasanlah supaya memastikan pengajaran dan pembelajaran disampaikan lebih berkesan kepada murid. Maksudnya apabila kita mahu memahami sesuatu pelajaran, kita akan lebih mudah apabila pelajaran itu disampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat mengenai peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dengan sebaiknya. Murid-murid, mari kita mengujarkan dialog di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, murid-murid diminta untuk mengujarkan dialog untuk menyampaikan maklumat tersurat dan tersirat yang sesuai berdasarkan pertanyaan yang ditanya oleh guru tersebut. Jadinya di sini jangan risau ya murid-murid. Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyatakan maklumat tersurat dan tersirat yang sesuai bagi memberikan respons tersebut. Di sini Cikgu Afan sudah menggunakan kata hubung keterangan,
yang Cikgu Afan warnakan di situlah kata hubung keterangan iaitu kerana. Bagi apa? Bagi menjelaskan maklumat tersurat yang sesuailah. Oleh itu, marilah ikut cikgu untuk mengujarkan dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Afifi, bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan 1967. Mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kak Ijun? Bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana dapat memupuk semangat perpaduan kaum iaitu sebagai alat komunikasi berkesan dalam kalangan murid yang berbilang kaum. Dinesh, pada pendapat kamu, mengapakah penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? Pada pendapat saya, penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia kerana menjadi lambang penyatuan rakyat Malaysia berbilang kaum dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan dialog ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu catatkan maklumat tersurat dan tersirat mengenai 6 peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sila rujuk slide aktiviti 1 tadi untuk mendapatkan jawapan. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah. Jangan risau. Sebabnya jawapan bagi maklumat tersurat ini iaitu maklumat tersiratnya sudah Cikgu Afan nyatakan dalam slide aktiviti yang pertama tadi ya murid-murid. Jadi di sini murid perlu catatkan semula maklumat tersiratnya yang bersesuaian dengan maklumat tersurat yang dinyatakan. Jadi di sini bahasa perhubungan dalam kalangan masyarakat berlainan bangsa. Jadi, itu maklumat tersurat. Apakah maklumat tersiratnya? Untuk mendapatkan maklumat tersiratnya, murid perlu buat apa? Perlu rujuklah semula slide aktiviti 1 tadi yang Cikgu Afan sudah jelaskan 6 peranan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan dengan maklumat tersiratnya. Jadi di sini murid perlu catatkan semula ya dalam bentuk peta pelbagai alir ini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.